Salam sejahtera barisan juri yang arif lagi bijaksana dan barisan para jemputan yang budiman serta rakan-rakan peserta pidato yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang murid tingkatan 4 Ilham dari Sekolah Menengah Islam Hidayah. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting mengenai tema hargai hasil kelapa sawit negara kita Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, penanaman sawit bermula secara besar-besaran di Malaysia pada tahun 1960-an. Ini diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebagai skim untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup di kalangan penduduk luar bandar. Usaha berbudi kepada tanah ini menjadikan tanaman sawit tumbuh dan berkembang di ladang yang terdapat di seluruh negara, dari Perlis hingga Sabah. Pokok sawit yang sihat dapat menghasilkan kira-kira 26 buah tandan segar setiap tahun. Apabila buah sawit masak, ia akan bertukar menjadi warna merah keemasan. Ia mestilah dituai dan dihantar ke kilang dengan segera untuk memastikan minyak yang dihasilkan berkualiti tinggi. Buah sawit menghasilkan dua jenis minyak, iaitu minyak sawit dihasilkan dari bahagian sabut dan minyak isi rong sawit dihasilkan dari bahagian isi rong. Tuan-tuan dan puan-puan, manakala sejarah pertama kali kelapa sawit dibawa ke Malaysia pada tahun 1917 dari Afrika. Ladang berskala komersial pertama di Malaysia telah ditubuhkan di Tanimaren Estate di Selangor. Malaysia ialah pengeluar kedua terbesar minyak sawit dan pengekspor utama kelapa sawit ditanam di 43 negara di seluruh dunia dan digunakan di lebih 100 negara. Banyak makanan yang kita makan dibuat dengan minyak sawit, antaranya mi segera, formula bayi, campuran kek, keripik kentang, keropok dan makanan ringan yang lain. Minyak sawit diiktiraf sebagai memainkan peranan penting dalam diet seimbang yang sihat. Kira-kira 90% minyak sawit digunakan dalam aplikasi makanan dan barangan pengguna. Tuan-tuan dan puan-puan, selesai bicara tentang sejarah kini, kita semak tentang industri minyak sawit di Malaysia yang secara langsung menggaji lebih 570,000 orang dan menyumbang 21.09 bilion kepada ekspor Malaysia. Lebih 39% ladang kelapa sawit dimiliki oleh pemilik tanah kecil. Syarikat perladangan besar dan kecil terdiri daripada beberapa ratus hektar kepada lebih daripada 100,000 hektar. Jumlah ladang yang luas ini telah menyumbang menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, juga pekerja asing. Malah, tawaran kerja dalam sektor perindustrian berasaskan kelapa sawit juga meningkat. Keadaan ini umpama, di mana ada gula, di situ ada semut. Sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara secara terancang. Berdasarkan sumbangan sektor asas sawit ini, secara peribadi saya berpendapat bahawa kerajaan harus menghentikan penebangan pokok kelapa sawit untuk melaksanakan projek perumahan dan lebuh raya secara berleluasa. Malaysia merupakan pengekspor utama minyak sawit dalam tempoh yang agak lama di peringkat ASEAN, tetapi belakangan ini Indonesia telah menduduki yang pertama. Apa yang berlaku kepada industri minyak sawit kita? Kita perlu berhenti membersihkan ladang kelapa sawit untuk membina rumah, kilang dan lebuh raya. Kita perlu tanam semula pokok-pokok kelapa sawit supaya dapat mengeluarkan lebih banyak hasil tandan yang berkualiti. Kita perlu menanam lebih banyak pokok kelapa sawit untuk hasil yang lebih lumayan dan konsisten agar terus membantu ekonomi negara yang semakin kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak MARDI dan MPOB juga harus bekerjasama umpama aur dengan tebing
dalam usaha menjalankan R&D, seterusnya menjayakan promosi bersama penggunaan minyak sawit di Malaysia maupun di luar negara. Kita boleh mengadakan ekspor pertanian secara meluas untuk mempromosikan minyak sawit kita di dalam dan juga di luar negara. Kedutaan Malaysia kita di luar negara mesti terlibat secara aktif dalam aktiviti ini bagi membantu MPOB. Orang ramai mesti tahu kebaikan minyak sawit untuk kesihatan mereka. Di samping itu, kita juga perlu meningkatkan penyelidikan dalam faedah minyak sawit. Dengan cara ini, lebih ramai orang akan mahu menggunakan minyak sawit dan produknya, baik di Malaysia maupun di negara lain. Tuan-tuan dan puan-puan, selain industri sawit ini menyediakan peluang pekerjaan yang tinggi, ia juga sebagai satu produk alternatif lebih sihat. Dalam penghasilan produk makanan berasaskan lemak pepejal seperti margarin, minyak cecair akan dihidrogenkan sebahagiannya untuk menjadikannya lebih pepejal, sekaligus meningkatkan kestabilan oksidatifnya. Bagaimanapun, proses ini akan menghasilkan jumlah lemak trans berbahaya yang tinggi. Lemak trans boleh didapati dalam produk biasa yang menggunakan minyak atau lemak terhidrogenasi separa sebagai bahan dalam penyediaannya. Bahan-bahan ini boleh didapati dalam margarin atau lemak. Akibatnya, produk bakery seperti pastry, roti, kek dan biskut adalah antara makanan yang lazimnya mengandungi paras lemak trans yang tinggi. Makanan yang digoreng dalam minyak terhidrogenasi separa juga akan mengandungi lemak trans. Minyak sawit mempunyai lemak pepejal semula jadi dan oleh itu tidak memerlukan penghidrogenan separa. Oleh itu, produk tersebut bebas daripada lemak trans yang berbahaya sebagaimana bijak pandai mengingatkan, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya minyak sawit adalah alternatif yang lebih sihat berbanding lemak separa terhidrogenasi. Di antara pelbagai sumber lemak, minyak sawit dianggap sebagai pilihan utama restoran dan pengeluar makanan kerana kepelbagaian aplikasinya. Untuk mengatasi pelbagai salah tanggapan mengenai minyak sawit, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi melalui Majlis Minyak Sawit Malaysia telah melancarkan kempen minyak sawit Malaysia penuh kebaikan pada Januari tahun ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus menyokong kempen ini dan membantu mewujudkan lebih banyak kesedaran tentang faedah minyak sawit dan bersama-sama menjayakan kempen hargai minyak sawit kita secara berterusan. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.